Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Nurul Hanis binti Badrul. My matrix number 06DAT19F1046. Okey, saya nak ceritakan tentang dua kos sahaja, iaitu kos unit dan kos center. Okey. Saya ingin menerangkan tentang kos unit. Okay, yang pertama tu, while preparing cost accounts, it become necessary to select a unit with which expenditure may be identified. Okay, maksud dia, semasa menyediakan account cost ni, kita perlu memilih unit yang dapat dikenal pasti perbelanjaannya. Okay, yang kedua tu, kuantiti di mana kos yang diperuntukkan dengan mudah dikenali sebagai unit cost. Okay, maksud dia, maksud kos unit ni, unit keluaran yang mana kos dapat dihubungkan kepadanya. Okey, ianya dipilih berdasarkan yang paling berkaitan untuk sesuatu aktiviti dalam perniagaan tersebut. Okey, contohnya unit set TV yang dihasilkan, liter cat, kilogram bahan, kilowatt jam dan selainnya. Okey, macam yang dekat slide ni, contoh dia per person, seorang. Okey, per price, harga sebuah barang, per kilogram. Okey. Okey, kita pergi pula kepada jenis-jenis kos unit. Okey, dia ada dua sahaja jenis kos unit ni, iaitu unit kos sederhana atau tunggal, yakni satu unit kos, dan yang kedua unit kos komposit ataupun atau compound, yang dikenali sebagai gabungan dua unit kos sederhana. Okey. Contoh bagi jenis yang pertama tu, contoh dia a ton, a kilogram, a liter, a meter dan selainnya. Yang contoh yang kedua, ton kilometer, passenger kilometer, kilowatt hour. Okey, kita pergi kepada kos yang kedua, iaitu cost center. Dalam bahasa Melayunya, pusat kos. Okey, a defined area, machine or person to whom direct and indirect costs are allocated, also known as cost pool and expense center. Okey, maksud dia, kawasan yang ditentukan, mesin atau orang yang diperuntukkan untuk kos langsung dan tak langsung, dan dikenali juga sebagai pusat kos dan pusat perbelanjaan. Okey, yang kedua, it is a department within a company that does not produce direct profit and add to the cost of running a company. Okey, maksud dia, ia adalah jabatan dalam syarikat yang tidak menghasilkan keuntungan langsung dan menambah kos untuk menjalankan syarikat. Okey, yang ketiga, the manager and employees of a cost center are responsible for its cost but not responsible for revenue or investment decision. Okey, maksud dia, pengurus dan majikan pusat kos bertanggungjawab untuk kosnya, tetapi tidak bertanggungjawab untuk pendapatan dan keputusan pelaburan. Okey, pusat kos ni kan, dia terjadi untuk memaksimumkan pengurangan kos. Okey. Okey, kita pergi kepada main types of cost center, yang bermaksud jenis pusat kos yang paling utama. Okey, dia ada dua jenis, iaitu service cost center. Okey, service cost center ni bermaksud pusat kos perkhidmatan, yang mana perkhidmatan diberikan kepada pusat kos yang lain. Contohnya seperti jabatan pegawai ataupun kantin. Okey, kantin ni contoh dia macam, dia memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk masuk ke dalam kantin ni. Contohnya macam tukang order, ambil makanan, macam tu lah. Okey, yang kedua, yang paling penting, jenis yang paling penting dalam pusat kos ni adalah production cost center, iaitu pusat kos pengeluaran. Okey, yang mana produk dihasilkan atau diproses. Contohnya seperti kawasan pemasangan, kawasan kilang-kilang, macam tu. Kilang buat baju, kilang buat simen, kilang tu, okey. Semua tu adalah pusat kos. Okay, my name is Nurul Anshakirin binti Zainuri. My matrix number is 06D8019F1046.
9. So I will explain to you two basic cost concept of costing principle, which is cost object and opportunity cost. So the first one I will explain about cost object. Cost object is any item, product or activity for which company wants to ascertain the cost. Maksudnya kat sini, segala item, produk ataupun aktiviti di mana company tu nak pastikan kos tu berapa untuk setiap item tu, produk ataupun aktiviti macam tu lah. Kita boleh tengok dalam example yang diberi seperti cost of producing a product, cost of providing a service and cost of operating a department. Okay, kita ambil satu contoh je. Cost of producing a product. Cost of producing a product ni di mana kalau kita nak hasilkan produk, kita perlukan bahan mentah, betul? So, untuk hasilkan produk. So, let's say company A, dia nak buka bisnes minyak wangi. So, dia perlukan bahan mentah macam botol, bahan kimia and peralatan lain lah macam meja ke, kursi, something macam tu. So, company tu sendiri nak pastikan berapa kos yang diperlukan ataupun berapa kos yang perlu untuk dibelanjakan untuk dapatkan bahan mentah tu, untuk producing tu a product tu, untuk hasilkan produk tu. Sebabkan dia kata macam dalam maksudkan dia kata tadi kan, segala item, produk atau aktiviti yang company tu nak pastikan berapa kos tersebut lah untuk bahan tersebut. Macam tu. So this cost ni, these costs are then assigned to cost object such as a product either directly or indirectly. So dia ada dua lah, sama ada directly or indirectly. So, assigning to cost object ni dia ada dua, sama ada directly cost ataupun indirectly cost. So, the first one is direct cost. Direct cost is the cost that can be directly traced to individual cost object. Macam mana kita nak tahu direct cost ni macam mana? So, kita akan tengok dalam example yang dia beri, macam direct materials and direct labor. Alright. Direct materials ni macam engine yang digunakan dalam salah satu pesawat, ataupun kita bagi nama lah, contoh pesawat tu pesawat Boeing 747 yang senang kita nak kesan kepada pesawat-pesawat yang lain. Dari situ kita nampak, mungkin direct cost ni kita boleh nampak macam mana senang nak trace ialah apabila berada dalam kategori yang sama. Macam tadi, example tadi, engine yang digunakan dalam pesawat Boeing 747 yang senang trace untuk pesawat-pesawat yang lain. Kita tahu pesawat Boeing 747 dengan pesawat-pesawat yang lain tu berada dalam kategori yang sama. So, senang nak trace. Kiranya macam tu. Kita tengok contoh lain dari segi direct labor. Direct labor tu macam, okay, the salaries for marketing employees are easy to trace to the marketing department of a company. Kita nampak, salaries for marketing employees and marketing department berada dalam satu kategori, iaitu kategori marketing. So, senang nak trace sebab berada dalam kategori yang sama. Mungkin tu salah satu faktornya kita nampak benda tu kenapa direct cost. Sebab dia berada dalam kategori yang sama. Bila berada dalam kategori yang lain, kita macam agak susah lah kan. Sebab lain kategori. So, kita tak tahu macam mana nak kesan cost tu. Tapi bila kita berada dalam kategori yang sama, kita senang nak kesan cost tu lah. Kiranya macam tu. So, yang kedua pula ialah indirect cost. Indirect cost is the cost cannot be directly traced to individual cost object. Berbeza macam direct cost. Dia opposite. Tadi direct cost can be directly traced, tapi indirect cost cannot be directly traced. Kita boleh lihat dalam example yang dia beri seperti indirect materials dengan indirect labor. Kita tengok dalam indirect labor. Indirect labor ni contoh dia macam the cost of a receptionist in an accounting firm is hard to assign to individual clients because his or her time is not being tracked by the client. Kita nampak accounting firm dengan client, dua-dua berada dalam kategori yang lain. Accounting firm berada dalam bahagian accounting, client berada dalam kategori client. Sebab benda tu dah beza. Bila dalam kategori dia nampak macam susah lah nak trace cost tu berapa kan. Macam mana kita nak kesan cost tu. Okay, ni berapa. Macam tak direct, macam direct cost tadi. Okay, kita tahu ni dalam kategori yang sama. So, kita tahu cost ni berapa. Senang macam tu. Kira dia macam mungkin salah satu faktor dia macam dalam berada dalam kategori lah. Kalau macam dalam kategori yang sama, kita senang nak
kesan kos tu macam mana. Kos tu berapa. Kalau dalam kategori lain kita macam susah nak kesan kos tu berapa lah. Kurang macam tu lah. So the next one is opportunity cost. Opportunity cost is costs that are sacrificed when the choice of one course for action results in an alternative course of action to be foregone. Maksudnya kat sini, macam barang kedua yang terpaksa dilepaskan untuk mendapatkan hasil yang baik. Macam kalau kita ada dua pilihan, kita terpaksa pilih satu sahaja pilihan, pilihan yang paling terbaik lah. Pilihan di mana yang dapat memberikan kita hasil yang paling terbaik berbanding lagi satu pilihan. Kiranya faham macam tu lah. Dan contoh example dia macam, at the ice cream parlour, you have to choose between Rocky Road and Strawberry. When you choose Rocky Road, the opportunity cost is the enjoyment of the strawberry. Maksudnya kalau kita pergi kat kedai aiskrim kan, kita ada dua pilihan yang kita nak. Tapi disebabkan kita terpaksa memilih sesuatu ataupun disebabkan kekurangan sumber kita terpaksa pilih salah satu je. Sama ada Rocky Road ataupun Strawberry. So, kalau kita pilih Rocky Road, dia punya opportunity cost dia ialah Strawberry. Tapi kalau kita pilih Strawberry, dia punya opportunity cost dia ialah Rocky Road. Kira macam tu lah. Sama juga macam lagi satu example. Tony buys a pizza and with that same amount of money, he could have bought a drink and a hot dog. The opportunity cost is the drink and hot dog. Di mana Tony ni, dia ada duit yang cukup untuk beli pizza, a drink and a hot dog. Tapi dia perlu pilih salah satu je. Dia kena pilih salah satu je sebab harga pizza dengan harga a drink and a hot dog ni lah sama. Tapi dia bawa duit cukup untuk beli satu je. Satu je. So dia terpaksa pilih satu. Sebab tu dia pilih pizza. Tapi dia punya opportunity cost je ialah a drink and a hot dog. Kiranya macam tu lah. The next one is type of opportunity cost. Opportunity cost have two types, which is explicit and implicit. So the first one is explicit. Explicit is a cost made as a direct payment in cash. Examples like employees' wage, rent and raw materials. Explicit ni macam cost yang berlaku pada waktu tu ataupun berlaku direct. Macam senang nak nampak, kita ambil contoh employees' wage lah. Gaji pekerja. Contohnya macam company A, dia nak buka bisnes minyak wangi. So, dia perlukan pekerja untuk hasilkan produk tu. Sebab kalau tak ada pekerja, produk tu mungkin tak jalan lah. Tapi dia kena bayar juga gaji kepada pekerja tu untuk akhir bulan. So, gaji yang dia nak bayar kat pekerja pada akhir bulan tu merupakan opportunity cost. So, ini dia kena bayar untuk dapatkan hasil yang lebih baik lah. So, company A, dia perlu pilih tahu sama ada dia nak pilih bayar gaji ataupun dia tak bayar. Kalau tak bayar, hasil dia tak lumayan lah. Macam susah nak dapat hasil yang lebih baik lah. Kalau dia bayar, maksudnya dia dapat hasil yang lebih baik. So, dia terpaksa pilih. So, kiranya gaji pekerja tu merupakan opportunity cost. Kiranya macam tu. So, the next one is implicit. Implicit is a cost that has already occurred. Examples like land, factory and machinery. Maksud implicit ni ialah kos yang dah wujud pada waktu tu. Tapi ni lebih kepada asset lah. Sebab asset ni sebab dia boleh guna lama. Kos lepas yang dah wujud pada waktu tu. Lebih kepada asset lah. Kiranya macam tu. Dia opposite dengan explicit lah. Implicit ni macam dia refer kepada macam mana kita gunakan asset tu lepas kita beli. Macam mana? Contohnya, kita ambil factory. Factory ni kilang. Kilang ni dia ada banyak function tau. Dia boleh buat macam-macam dengan kilang ni. Sama ada dia boleh buka kedai simen ke, kedai perabot ke, kedai mesin basuh ke apa, dia dah boleh buka. So, dari situ dia dah wujudnya cost, opportunity cost. Macam kita bagi example lah. Macam company B, dia ada kilang sendiri. So, dia perlu buat pilihan nak buat apa dengan kilang tu. Dia nak buat apa dengan kilang tu untuk dapatkan hasil yang baik, untuk dapatkan keuntungan kepada company sendiri. So, kalau dia diberi dua pilihan, sama ada dia nak buka kedai. Yang kedua pula ialah implicit. Implicit is a cost that has already occurred. Examples like land, factory and machinery.
maksud implicit ni macam kos yang dah wujud. Tapi ni lebih kepada asset lah sebab asset ni dia guna lama. Dia guna lama macam tu. So kita ambil contoh macam kilang. Kilang ni dia ada banyak function tau yang kita boleh gunakan untuk buat sesuatu kat kilang ni. Macam kita boleh buka kedai perabot, kita boleh buka kedai simen dekat kilang ni. Ada banyak function lah. So dari situ dia dah wujud dah opportunity cost tu. Okay, kita bagi example. Okay, macam company B, dia ada kilang sendiri tau. So dia perlu buat pilihan nak buat apa dengan kilang tu untuk dapat hasil yang baik, untuk dapatkan keuntungan bagi company dia sendiri. Kalau dia beri dua pilihan, sama ada dia nak buka kedai motor ataupun kedai buah, dia kena pilih salah satu je. Mana yang lebih berikan keuntungan kepada company B, dia akan pilih untuk gunakan dekat kilang tu. So dari situ dah wujud dah opportunity cost tu. Kiranya macam tu lah. Okay, the next one is 4 key factor of opportunity cost. Macam mana boleh wujudnya opportunity cost ni? So, ada 4 faktor iaitu price, time, effort and utility. So, the first one is price. Price ni is depend on income seseorang tu. Kalau income tu dia sikit lah. Susah lah dia nak buat pilihan. Kalau income dia banyak, mungkin senang jugalah nak buat pilihan. Macam, okay, kita bagi contoh. Ali, dia berkenan dengan beg tu. Dia berkenan dengan 2 beg yang dia nampak dekat kedai tu. Tapi, income dia sikit je dalam tu, waktu tu. Income dia cuma ada dalam RM30 je. Tapi beg dekat situ, beg A, dia bernilai RM15. Beg B, dia bernilai RM40. So, disebabkan income dia yang sikit, dia hanya ada RM30 je. So, dia terpaksa pilih beg A. Sebabkan income dia sikit. Kalau dia beli beg B, tak cukup lah. So, dekat situ dia terpaksa buat pilihan lah. So, dia terpaksa melepaskan beg kedua dia dan dia pilih beg A. Macam tu. Dia berdasarkan income dia. Dan yang kedua pula ialah masa. Time. Masa ni kiranya, kalau kita pilih barang ni berbanding dengan barang tu, adakah berbaloi masa yang kita perlukan benda tu? Macam tu. Contohnya, macam, okay, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak pergi pasar malam atau kita pun nak pergi pasar raya. Okay, kalau kita pergi pasar malam, dari rumah kita cuma ambil masa 10 minit je. Manakala kalau pergi pasar raya, ambil masa 20 minit dari rumah kita. So, mana yang lebih berbaloi untuk kita pilih? So, dari situ, dah wujudnya berlaku opportunity cost. So, dia terpaksa pilih mana yang lebih baik berdasarkan masa. So, yang ketiga pula ialah effort. Effort ni macam mana effort kita untuk dapatkan barang tu. Macam contoh. Okay, kita diberi 2 pilihan juga. Sama ada kita nak pergi restoran ataupun kita makan kat rumah. Kita tengok dari segi effort kita. Kalau kita pergi restoran tapi ambil masa yang lama, even naik kenderaan pun, berbaloi tak effort kita? Kalau kita makan kat rumah, dia ambil masa 10 minit je nak siap dan tanpa perlu keluar apa-apa pun. Tanpa perlu keluar pun naik kenderaan ke apa. Tak perlu. Sebab 10 minit je dah siap dah masak. So, mana yang lebih berbaloi berdasarkan effort kita? Sama ada kita perlu pilih pergi restoran ataupun kita perlu makan kat rumah. Kiranya macam tu lah. So, effort ni macam kiranya berbaloi ke dari segi masa dengan tenaga kita. Macam tu. So, the last kali ialah utility. Kiranya macam kemudahan. Yang ni macam kiranya kepuasan yang pengguna akan dapat. Adakah pengguna tu akan dapat kepuasan ataupun tak? Contoh, sebagai contoh. Kita mungkin nak pergi holiday 2 minggu. Contohnya kat Pulau Bangkok, kita pergi holiday 2 minggu kat Pulau Bangkok. Tapi kita harus pertimbangkan sama ada kita mampu tak bayar bil kalau kita pergi holiday. Kalau income kita bagus, so senang kita bayar. Tapi kalau income kita tak bagus, susahlah nak bayar. So kita kena pilih sama ada berbaloi tak kita pergi holiday sambil kita bayar bil. Kiranya macam tu lah. Assalamualaikum. My name is Nuraina Izzati binti Darus. My matrix number is 0608090F1048. Today, I would like to present about the conversion cost. What is conversion cost? Conversion cost is cost other than material cost.
Labor cost and manufacturing overhead are needed to convert raw material into finished good. Maksud conversion cost ialah kos pengeluaran yang diperlukan untuk menukar bahan mentah menjadi produk siap. Konsep ini digunakan dalam perakaunan kos untuk memperolehi nilai inventory akhir. Formula to get the conversion cost is direct labor plus manufacturing overhead. Direct labor is cost associated with the worker making the product. Example, wages, insurance, pension, bonus, and etc. The example is the question that I get that how can we get the conversion cost? The conversion cost, as we know, the conversion cost is direct labor plus manufacturing overhead. So, manufacturing overhead is add all indirect factory-related expenses incurred in manufacturing. These include cost of indirect material, indirect labor, machine repair, depreciation, insurance, and etc. So, for this question, direct wages is direct labor. Completed unit is the units that we want to get. Indirect wages, indirect material, equipment depreciation, and insurance factory is the manufacturing overhead. So, that's all of this is include the manufacturing overhead. This is the solution that how we can calculate to get the conversion cost. Conversion cost in this question that want to get per unit. So if want to get the per unit, we must to divide by 50,000. What is 50,000? 50,000 is the completed unit. Incremental cost. What is incremental cost? Incremental cost defined as the change in overall cost that result from particular decision being made. Business planning analysis that look at the additional cost to the company if particular action is taken. Means produce lebih produk lebih daripada yang biasa ataupun perubahan kos keseluruhan yang timbul dari keputusan tertentu yang dibuat. Example, change in level of output, investment or etc. Hello, this is example of how we get the incremental cost example. Introducing of new marketing and advertising strategic production of a component of the product instead of outstanding will affect the total cost. Below are the current production level as well as the added cost of the additional unit. 10,000 unit has a total cost of 300,000 USD. 12,000 unit has the total cost of 330,000 USD. As a result, the total incremental cost to produce the additional 2,000 unit is 30,000 USD. So 30,000 USD is the total of incremental cost. How we get the total incremental cost is 330,000 USD. We minus by 300 USD and then we get the 300 USD. So if we want to get the incremental cost per unit, we just divide by 200 units, 2,000 units. So that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hani Balkis binti Muhammad Nunaski dan nombor matrik saya adalah F1064. Jadi saya akan membentangkan tentang replacement cost dan sunk cost. So replacement is the current market cost of replacing an asset. It is the cost which an asset could be purchased identical to one being replaced. The management has to consider the replacement cost of an asset and not the price at which the asset was purchased earlier. Maksudnya, replacement cost ni adalah apabila kita ingin menggantikan sesuatu aset yang lama kepada yang baru. So, apabila kita dah menggantikan sesuatu aset tu dan membeli aset tu yang baru, dia punya harga kita akan menggantikan dengan harga yang mengikut dengan current market cost.
Itu yang dia akan, itulah maksudnya replacement cost, dan ia harganya tak akan sama dengan pada masa awal kita beli aset tu. Okey, itu replacement cost. Okey, yang seterusnya, yang terakhir adalah sunk cost, iaitu harga yang tenggelam, yang jatuh. Okey, yang pertama, the cost that has already been incurred and cannot be recovered. Such costs are independent of any event that could take place in future. Okey, maksudnya cost ini yang dia dah pun kita gunakan, tak pun kita spend dan tak boleh dipulihkan balik. Maksudnya dia tak boleh kembalikan balik duit tu. Dan kos ini juga dia tak boleh, maksudnya dia sangat tak sesuai untuk masa hadapan punya keputusan. Dia, maksudnya kalau kita dah spend money last 2 years, maksudnya kita duit tu tetap akan spend. Kita tak akan dapat balikkan balik. Walaupun kalau kita spend money tu untuk adalah salah satu kita punya manufacturing. Lepas tu kita nak stokkan manufacturing kita tu, kita tak akan dapat duit kita balik sebab kita dah spend duit tu. So duit tu kita akan rugi, duit tu akan tenggelam sebegitu saja. Okey, contohnya, if firm sink 1 million on an enterprise software installation, that cost is sunk because it was a one-time thing and cannot be recovered once expended. Macam saya cakap tadi, bila kita dah spend, kita tak akan dapat balik cost tu. Kita tak akan dapat recover bila kita dah sekali expand. Contohnya kat sini dia bagi enterprise software installation. Maksudnya dia install software dalam satu enterprise tu. So bila kita dah keluarkan, kita dah spend 1 million tu, kita takkan dapat balik 1 million tu sebab cost yang untuk software installation tu dah pun sunk, dah pun kita spend. So kita takkan dapat balik apa yang kita dah spend, duit tu. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.